Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tertil. Dibahaskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tertil itu memberi maksud bacalah Al-Quran dengan bertajwid. Tahu di mana tempat berhentinya, tempat nak sambung balik. Dan begitu juga mengetahui sifat-sifat huruf dan juga makharijul huruf. Dengan ringkasnya, Al-Quran itu dibaca dengan bertajwid. Bacalah Quran dengan tertil, bacalah Quran dengan tajwid, mengetahui dan memahami undang-undang Quran sebagaimana kita memahami undang-undang jalan raya. Kalaulah salah ikut peraturan, maka diterbabah. Kalau lampu hijau kita berhenti, maka dibelanggar. Bila merah kena berhenti, hijau kena pergi. Dan begitulah memahami undang-undang jalan raya. Seperti itu juga kita faham undang-undang Al-Quranul Karim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dan bacalah Al-Quran, sesungguhnya Quran itu akan datang kepada kamu kelak di hari kiamat, akan memberikan syafaat, yakni pertolongan, jadi teman sahabat kita di barzakh, sehingga kita ditemaninya sampailah ke alam akhirat, hari hitung hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Quran ini akan memberikan syafaat liman, untuk siapa? Untuk orang-orang li ashabi, orang yang bertemankan dengan Quran semasa hayatnya. Maknanya dia membaca Al-Quranul Karim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ayatil akhir, fil hadithil akhir, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang baca Quran, belajar Quran dan mengajarkannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baghlighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab ini, begitu juga pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Yang saya hormati lagi Sakasi Al-Fadhil Tuan Imam Al-Fadhil Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini boleh kita duduk sejenak dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu ini memberikan keberkatan dan suluhan panduan dalam kehidupan kita berdasarkan neraca wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quranul Karim, kalamullah, juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua perkara ini, atas dua paksi inilah yang merupakan tinggalan Nabi pada kita ini, yang selagi mana kita berpegang teguh pada Quran dan juga sunnah, selagi itulah kehidupan kita di dunia selamat, membawa kejayaan, keberkatan dan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala esok di hari akhirat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah.
Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat dalam timbangan neraca mizannya, amal-amal soleh dia banyak, pahala dia banyak, fa huwa fi 'aishatir radiyah, maka baginya syurga yang senang lenang, bahagia dia esok. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan bagi mereka yang ringan, tak banyak mana amal-amal soleh dia, kebaikan dia semasa hidup di atas muka bumi tak ada, tak banyak. Fa huwa fi fa ummuhu hawiyah, baginya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kata Allah. Allah tanya, tahukah kamu itu apakah hawiyah ini? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Ibu ayah, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tertarik dengan satu momen yang saya selisih dengan Haji tadi. Apabila berikat awal, saya kebetulan duduk belakang tiang. Barangkali ingat ustaz tak ada malam ni. Jadi saya tengok di sini ada pengisian juga walaupun ustaz tak ada, iaitulah Al-Quranul Karim, Al-Quran yang dipandu, dipimpin oleh Al-Fadhil Tuan Imam kita. Momen itu membuat saya terdetik, barangkali pada malam ini slot yang lain. Maksud saya, sesi penyampaian saya lain. Biasa saya bawa sirah, ataupun saya bawa mana-mana surah. Macam bulan yang lepas kita belajar tafsir surah At-Takatsur, surah bermegah-megahan. Peristiwa tadi menyebabkan saya rasa mungkin slot pada malam ini slot Quran. Sebab saya nak mari cerita sirah Isra' dan Mi'raj, tapi baru masuk Rejab. Sedapnya bulan depan, awal-awal tu. Sebab di akhir-akhir bulan depan kita masuk Isra' dan Mi'raj. Saya rasa masa tu saya nak plan, cuma saya terlintas pada malam ini. Saya bawa sirah-sirah yang lain ataupun apa yang saya nak bawa sebenarnya. Tapi peristiwa tadi yang menyebabkan saya terfikir. Jadi rasa hati-hati, bangkali slot Quran pada malam ini. Jadi saya bercadang, saya nak bawa slot Quran. Di mana-mana kebiasaan saya ada slot Quran, sebab saya secara khususnya di bidang Quran. Macam di sini dah lekat sirah, tak apalah. Pada malam ini saya tertarik untuk sama-sama kita memahami sedikit ilmu Quran. Dan kalau sempat kita belajar membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Al-Fatihah ini slot khusus, tapi sekadar laju, iaitulah kita baca tilawatul Quran, tilawah suratul Fatihah, baca suratul Fatihah. Di Masjid Bukit Besar saya ada slot saya. Setiap minggu saya buat pengajian umum Al-Quran 3 ta. Tilawah, tajwid dan juga tafsir, di mana saya baca, kemudian jemaah di Masjid Bukit Besar dia ikut. Biasa semuka selepas subuh hari Ahad. Saya imam situ dan saya imam hari Ahad. Lepas subuh tu ada slot saya, dia baca semuka. Selepas semuka, nak lebih ke semuka itulah kita akan bahas sedikit tajwid ringan. Bukanlah semua, tidak mungkin nak sempat masuk tiga poin ini. Tilawah lagi, nak tajwid lagi, kemudian nak tafsir lagi, tak mungkin. Kita masuk tilawah, baca, kemudian kita bahas sedikit tajwid, dan terakhir saya akan sebut intisari atau intipati daripada surah ataupun muka surat yang kita baca secara ringkas. Jadi 3 poin ini. Kalau slot di Bukit Besar begitulah. Sekarang masih lagi juzuk 1. Kalau di Masjid Kubang Parik masuk juz 5. Ni lama dah. Dia makan tahun dah. Hari Jumaat biasanya, subuh Jumaat. Pada di sini, pada malam ini, saya suka untuk sama-sama kita belajar suratul Fatihah, surah Al-Fatihah, sebab suratul Fatihah ini antara surah yang wajib kita baca dalam tiap-tiap semayang kita. 17 kali sehari semalam wajib kita baca. Dan perlunya untuk kita ini baca suratul Fatihah ini sebaik-baik yang mungkin, dengan kadar-kadar kita tahulah
Saya pun begitu juga, bukan banyak sangat tahu. Perkongsian pada malam ini sekadar-kadar tahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah yang besar ini Allah Subhanahu wa taala sebut walaqad apa ayat tu ya, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Itu dia, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Sesungguhnya pada kamu wahai Muhammad kami turunkan 7 ayat yang berulang-ulang daripada Al-Quran Al-Karim ini. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran suratul Fatihah ini secara khusus dibagi pada Nabi SAW 7 ayat yang berulang-ulang, kita baca wajib 17 kali sehari semalam. Ini besar maknanya. Bahkan kalau melihat pada penurunan suratul Fatihah ini, suratul Fatihah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi 2 kali. Sebahagian riwayat sebut Nabi terima wahyu suratul Fatihah ini 2 kali. Yang pertama di Mekah sekali. Yang kedua di Madinah sekali lagi. 13 tahun di peringkat awal Nabi SAW membawa Islam di Mekah, turun dah Quran, termasuklah suratul Fatihah turun sekali pada Nabi. Selepas Nabi berhijrah tinggalkan Mekah menuju ke Madinah, dalam peristiwa hijrah di Madinah turun pula sekali lagi. Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi SAW, pada Nabi sekali lagi di Madinah secara jumlatan wahidah, secara penuh dipanggil satu surah. Jumlah wahidah ni turun seketul, stokor mari pada Nabi SAW 7 ayat. Ini suratul Fatihah, menunjukkan bahawa surah Fatihah ini surah besar. Bahkan Nabi SAW sebut secara khusus kelebihan suratul Fatihah. Fi fatihatil kitab syifa'un min kulli dah. Pada Fatihah itu penyembuh pada sekalian penyakit. Apa sahaja penyakit yang kita alami, anak isteri keturunan kita terima, ni boleh ubat. Suratul Fatihah. Antara kaedah yang ulama ajar, baca saja suratul Fatihah ni kemudian hembus. Anak sakit mata, sebelum kita pergi doktor ni, hak tu kena pergi juga. Jangan pakai kira je. Ayah hembus dah tadi, dia klinik kata mak, tak apalah kita hembus dah di Fatihah. Hak tu hak ayat Quran. Yang kedua, klinik hospital kena pergi juga, kena pergi tuan-tuan. Tapi sebelum klinik tu kita baca dulu ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Baca embuh terus. Yang kedua, kita baca dalam air, bukan nyelang baca, bukan dalam air itu maksudnya gelas. Kita baca Fatihah, kita embuh, bagi baca, bagi minum. Mudah-mudahan ada barakahnya insya-Allah. Bahkan suratul Fatihah ini dia dinamakan juga suratus salah. Banyak suratus salah, surah salah, surah semayang. Sebab sebagaimana kita jelaskan tadi, dalam tiap-tiap semayang kita wajib kena baca suratul Fatihah ini. Sama ada imam ataupun makmun, kena baca sampai habis. Kecuali mereka yang datang secara masbuk, lambat, tak apalah. Macam kita imam ni, kita makmum ni, makmum kena baca pula, biar dengar telinga ni. Jangan baca dah dengar apa, dah bunyi sebab dah dengar tu. Baca biar dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar dengan kadar telinga kita, bukannya siapa orang sebelah. Siapa ganggu pula sebelah, duk comel juga. Kecuali dia imam lain lah, bab mic duk mulut dia baca slow down, dengar bunyi orang tu nak lain. Maksud saya rakaat 3/4 ni baca slow, bismillah, tapi sebab mic duk mulut dia dengar lain. Kita kena baca, wajib makmum. Kalau tak baca tak sah sembahyang, tak dengar tak sah sembahyang. Baca siapa kan, kadang-kadang telinga kita dengar. Terkadang kita nak dengar telinga kita je, siapa orang lain pula dengar, tu ganggu pula.
Satu volume tu kena pandai-pandai suka ibu ayah yang dirahmati Allah. Kita nak dengar telinga kita, tapi kena kuat pula. Jangan sampai begitu, ganggu orang lain payah pula. Baik, dan banyaknya nama-nama suratul Fatihah. Suratul Salah, surah Ruqyah. Nama juga suratul Fatihah ini surah Ruqyah, sebab dibaca dalam ayat-ayat Ruqyah nak berubat. Suratul Syifa, macam Nabi sebut, fi fatihatil kitab syifa'un min kulli da'. Pada Fatihah itu penyembuh pada segala penyakit. Ini surah yang cukup-cukup hebat, boleh jadi penyembuh pada apa sahaja penyakit. Dan banyak Nabi sebut, antaranya yang Nabi sebut kelebihan ini, penyembuh pada segala penyakit. Air Zam-Zam, Habbatus Sauda, sama. Kita boleh ikhtiar Habbatus Sauda, ubat kepada sekalian penyakit, kecuali mati dan tua. Dah lewat apa dah tua ni, mati pun dah lewat buat apa. Tapi hak lain boleh, Habbatus Sauda baca. Ini dia. Dan begitu juga suratul Fatihah nama lain, surah Ummul Quran, ibu kepada Quran, ibu kepada Al-Quran Al-Karim. Dia menjadi pembukaan surah tamu. Ibu ni bila sebut ibu lebih dia selalu. Ibu dengan ayah, golongan ayah jangan terasa hati lah, ibu lebih lagi. Bahkan Nabi sebut dalam hadis 3 kali, mak lebih lagi. Khamak, dua-dua ni khamak, mak dan ayah khamak. Khamak besar, kunci kejayaan dalam kehidupan kita. Jaga dua ni. Kadang-kadang dia cukup dah, nikmat dia banyak, banyak harta pun dan sebagainya, tapi apa sekat sangat di hati dia ni, macam tak lepas napa lagi ni, rasa macam settle dah, hutang-hutang settle dah, zakat-zakat, tapi sekat. Cuba perhatikan hubungan kita dengan mak ayah kita, sehingga tanya mak khamak lagi, mak minta restu, mak minta redha mak. Kalau abang ada silap, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, mesti ada tuan-tuan, tak boleh lari. Maknanya kalau selagi kita ada mak situ, sehingga lafaz daripada mulut mak, mak redha, mak restu kehidupan anak dan sebagainya, insya-Allah dia akan lega lalu. Ummul Quran, bila ibu saja tuan-tuan memang besar lalu. Ibu jari, padahal dia pendek sekali. Dibayangkan kalau ibu jari tak ada ni nak pegang tuku, pegang kapok, nak tebang 4 jari ni, tak gagah tuan-tuan, tak boleh pergi. Nak jari pada hari sebatang je, ada lagi 4 batang lagi, dah tak gagah. Nak main badminton, tak jadi dah. Ibu roti, Allah. Padahal roti ni, kalau tak ada ibu roti, tak jadi lalu, tak naik kerah kekung roti, tak sedap lalu. Nak sebutnya Al-Quranul Karim ini, ibunya suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Banyaknya nama suratul Fatihah ini menunjukkan kemuliaannya surah itu. Al-Quranul Karim turun pada Nabi SAW selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang diturunkan pada Nabi wahyu ini secara berangsur-angsur. Nabi terima berangsur-angsur. Baik. Kemudian Nabi SAW menerima surah-surah ini, ayat-ayat ini, ada secara jumlatan wahidah, ada secara sikit-sikit. Ada wahyu yang tidak turun penuh pada Nabi. Misalnya suratul Baqarah, tidak mungkin Nabi nak terima 286 ayat. Banyak. Berat. Beberapa ayat sahaja pun berat dah. Wahyu ni berat. Bahkan ada sebahagian riwayat masa Nabi naik unta, duduk unta. Berat wahyu ini. Al-Quran Karim diturunkan pada Nabi secara jumlatan wahidah, secara penuh, stokol bagi satu surah, sebagai contoh suratul Fatihah. Dan ada pada yang lain turun sikit-sikit, turun beberapa ayat. Kemudian selepas itu pula turun ayat lain pula. Baqarah dah habis lagi, mari pula surah lain tu, dah habis lagi Baqarah, masuk Syu'ara, masuk Al-Mulk dan sebagainya pula. Kemudian mari pula surah lain secara jumlah wahidah ada. Nampak penurunan wahyu ini seolah-olah seperti tidak seimbang, tidak mengikut susun atau surah. Bahkan wahyu pertama yang Nabi SAW terima, iaitulah suratul Iqra. Iqra surah pertama.
Nabi terima di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra. Nabi terima ni. Bacalah. Baca di sini tuan-tuan jangan silap faham baca melalui penulisan. Bukan begitu. Sebab Nabi nak baca, nak tulis tak pandai. Baca dengan ingatan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu agama ini diwarisi melalui pertama dulu ingat. Kena hafal, Nabi hafal, sahabat-sahabat hafal. Begitu juga penulisan. Zaman-zaman kita penulisan. Zaman dulu sahabat-sahabat hafal. Bukan dengan maksud baca pada tulisan dak. Nabi tak boleh baca. Nabi tak boleh, dan juga tak boleh menulis. Kena hafal. Agama-agama ni kena hafal. Kita nak semayang tuan-tuan. Kalau kita tak hafal ayat-ayat dia, ayat-ayat dalam tiap-tiap rukun semayang ni, boleh ke? Kita nak tulis? Tak boleh. Nak tulis tak baca pada tulisan? Tak boleh, kena hafal. Agama ni kena hafal. Kena banyak berhafal Al-Quranul Karim. Baik, wahyu pertama Nabi terima Iqra. Kenapa tidak Iqra yang merupakan wahyu pertama menjadi surah pertama dalam Al-Quranul Karim? Bukankah Iqra itu yang Nabi terima yang pertama? Dah. Penyusunan Al-Quranul Karim bermula daripada suratul Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, sehinggalah surah yang terakhir An-Nas. Semua ini disusun oleh Nabi SAW. Nabi susun. Turun Quran mengikut keadaan, mengikut masa. Tapi turun yang tidak mengikut susunan surah ini, akhirnya Nabi susun. Masa peringkat awal 23 tahun turun tak susun lengkap, Nabi susun secara yang disebut tauqifi, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi letak Ali surah pertama, letak suratul Fatihah. Nabi pesan pada sahabat. Sahabat ingat. Nabi bertalaqi dengan Jibril alaihi salam daripada awal sampailah akhir. Sahabat-sahabat juga bertalaqi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tersusunlah Quran. Susunan Quran ni zaman Nabi dah dari segi susunan. Pembukuan Quran baru berlaku pada zaman Sayyidina Uthman. Cadangan pembukuan Quran ni sejak ada dah, zaman Bakar ada dah untuk buku, jadikan Quran ni sebagai mashaf, stokor macam kita ni. Ada dah. Kemudian Sayyidina Umar cadang kena buat dah Quran ini sebab umat-umat akhir zaman nak baca guna Quran. Pakai ingat saja dah jadi, kena buku, kena Quran. Buku. Berlakulah pada Sayyidina Uthman pembukuan Quran secara mashaf tersusun. Tapi penyusunan nu zaman Nabi dah. Nabi letak ni. Okey, ayat ni Ali masuk dalam suratul Baqarah. Ayat ni masuk dalam suratul Imran. Contoh, begitulah. Macam mana akhirnya ni macam kita tengok hari ni. Nampak. Comelnya susun. Sebab setiap surah ke surah ada hubung kait dia. Tak mungkin manusia biasa kita boleh dalam ayat begini nak susun ada kait comel. Ini Allah Ta'ala tu secara tauqifi Nabi ajar. Maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin daripada Nabi, sebab Quran menjelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni tidaklah daripada dia ni mengikut hawa nafsu dak, kecuali ia wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi dah ada penyusunan Quran sebab saling berkait antara satu sama lain. Surah dengan surah, ayat dengan ayat. Hebat. Dan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun Al-Qurannya ini. Dia tak ikut cara kita, tak ikut, tidak berhubung kait bagaimana syarat kepada seorang pengarang kitab. Allah Ta'ala dia susun ayat Quran ini, dia tak ikut kaedah kita, kaedah ulama-ulama kita. Kalau yang pertama cerita bab solat belaka, tak mungkin.
baru bab solat, dak masuk lagi rukun tahiyat dan sebagainya, masuk bab zakat pula. Pada zakat pula pun masuk bab haji dan satu tajuk. Tak mungkin gitu. Kita menulis, tak faham. Allah Ta'ala tak ikut kaedah tu, Allah Ta'ala ikut dia. Tengah mulai cerita bab hukum ni, tiba-tiba masuk kisah Nabi Musa AS. Oh, kelah. Dalam menceritakan ayat-ayat hukum, ni hukum hakam. Macam kita undang-undang lah. Mesti akta dia berhalus sungguh kalimah-kalimah ni. Ayat-ayat yang jelas, tak boleh ayat bunga-bunga. Takkan. Payah nak faham akta-akta polisi ni. Sebab undang-undang. Allah Ta'ala tak begitu. Allah Ta'ala dia buat ayat-ayat dia bunga. Comel lotai pula. Sesuatu bunga-bunga. Bunga-bunga ni sastra aja. Dalam pengarang Melayu kita. Dan Allah Ta'ala dia tak ikut kaedah tu. Atas Allah Ta'ala. Bak cerita bak semayang, masuk perang pula. Lepas tu tiba-tiba masuk bak zakat. Cerita kisah Zulkarnain pula. Mari macam-macam. Ada satu surah lengkap, penceritaan secara penuh lengkap kisah Nabi Yusuf AS. Hak ni Allah Ta'ala buat. Tengok, Allah Ta'ala tidak ada kaitan, tidak berkait dengan cara ataupun metod disebut, mengikut syarat-syarat pengarang-pengarang kitab. Kalau Melayu, kalau orang kita manusia buat macam Allah Ta'ala, tak faham kitab hak kenapa dia buat ni, tak faham warna pengarang ni tiba-tiba masuk bab lain. Allah Ta'ala tak begitu. Akhirnya kita faham tak Quran, faham juga. Hebat. Ini mukjizat Quran, mukjizat hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita dalam cerita bab undang-undang, bab hukum hakam pun ayat bunga-bunga, comel-comel. Ini Allah Ta'ala. Maka sebab itu Al-Quran Karim jelas bukan kalam manusia, bukan kalam malaikat, bukan kalam wali-wali ulama. Dia kalamullah. Kalamullah. Alif lam mim, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Alif lam tamim ni dari segi masuk kita tak boleh nak bahas, tak tahu. Padahal mari daripada kalimah alif bata saja. Alif bata ni bahasa orang Arab. Orang Arab faham lah. Tapi bila gabung alif lam mim, dulu lagi tak faham dah. Padahal ni bahasa mu kau orang Arab, tak faham dah. Gabungan daripada alif bata je, tak faham dah. Maksud kita tak tahu. Tapi bincang bahasa hikmah, kita boleh kata, tengok, ini bukan kalam manusia. Ini kitab bukan karangan manusia. Sebab ayat pertama dah lepas dah. Tak boleh nak tafsir dah. Allah Ta'ala punya kuasa. Zalikal kitab, itulah dia kitab kata Allah. La raiba fi, la raiba fi, tidak ada keraguan di sini. Bukan bermaksud macam kita faham. Manusia, kalau kita kata manusia tak ragu Quran, ramai mana manusia ragu Quran? Kalau betul tak ragu Quran, belambak orang non-Muslim, sama ada bangsa putih ke, Cina ke, India ke, dia akan masuk sebab dia kata Quran tak ragu. Bukan masuk begitu. Tiada keraguan di sini dengan maksud Allah Ta'ala bagi tahu Al-Quran itu daripada aku dan kalam aku. Saya nak poinnya kalam Allah Ta'ala, kalamullah. Quran tu hak aku tu, kalam aku tu. Tak ragu, aku tak ragu nak khabar gitu. Dan dia daripada aku, daripada Allah Ta'ala. Macam kita declare, tuan-tuan, ni baju saya pakai ni baju saya. Baju saya. Tak kisahlah tuan-tuan nak percaya tak mau percaya, tapi saya tak ragu. Tanpa ragu saya mengatakan ini hak saya. Begitu. Allah Ta'ala declare Quran ni, Quran tu hak aku, daripada aku, kalam aku, tanpa ragu. Allah Ta'ala. Ni jam saya, tuan-tuan nak ragu lah pergi. Saya tak sakut parut pun, tapi saya nak kabur, ni hak saya. Begitu Allah Ta'ala cerita pasal Quran. Quran itu hak aku tu, daripada aku dan kalam aku. La raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Orang nak tunjuk, situ duduk di kitab tu. Mencarilah kitab selain daripada kitab itu, tak akan jumpa hidayah, tak akan jumpa petunjuk. Nak cari hidayah, jalan kehidupan kita ni, kita mari daripada Allah, nak balik pada Allah, supaya sampai tepat pada Allah Ta'ala. Kita mari daripada Allah, nak balik pula jangan babah gelecoh masuk sipang lain sehingga tak jumpa Allah Ta'ala. Matlamat kita yang terakhir, kita balik pada Allah dalam keadaan tepat jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situ je matlamat kita. Baik,
Al-Quran Allah Ta'ala susun melalui tunjuk ajar Nabi SAW disebut secara tauqifi. Siapa pula yang menamakan Al-Quran ini? Nama surah-surah ni, nama surah daripada surah Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai Al-Nas. Siapa yang namakan dia? Yang pertama pandangan mengatakan Nabi yang namakan. Nabi letak nama satu-satu surah ni. Semua sekali Nabi letak nama. Sahabat tinggal susun sahaja. Pendapat yang kedua mengatakan ini yang lebih kuat, Nabi sebahagiannya lain ijtihad sahabat, pandangan sahabat. Sahabat yang letak. Yang Nabi letak berdasarkan beberapa surah itu mengambil daripada kelebihan-kelebihan surah yang Nabi cerita dalam hadis. Nabi sebut surah Al-Fatihah gini, surah Yasin ini, surah Al-Mulk ini, kelebihan-kelebihan dia. Jadi jelas Nabi sebut dalam hadis. Sahabat pun lalu surah ni nama Fatihah, surah nama Al-Mulk. Nabi sebut dalam hadis kelebihan surah Al-Mulk ada sekian, kelebihan surah Waqi'ah ada sekian. Jadi khas bahagian lain, surah-surah lain Nabi juga tidak jelaskan. Ada sebahagian surah lain tak ada dalam hadis. Lalu ini ijtihad ataupun disebut pandangan sahabat Nabi SAW. Sahabat ambil daripada beberapa kalimah dalam ayat itu, kadang-kadang macam surah yang kita bahas bulan lepas, surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Daripada kalimah At-Takatsur itu masuk surah lalu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah khalaqal insana min 'alaq, di surah Al-'Alaq. Qul a'udzu birabbin nas. Nabi sebut nas, Al-Quran nas, ambil nas tu surah. Sebahagian daripada Nabi, sebahagian daripada surah. Ini penamaan surah dalam Al-Quranul Karim. Cuma harus kita faham, pada satu surah itu bukanlah dia hanya satu saja nama surah. Ada sebahagian surah nama dia banyak. Nama dia banyak menunjukkan kemuliaan surah-surah itu. Ini dia. Apa banyak begitu Ustaz? Tak kemuliaan. Contoh, kita ambil contoh imam. Dia ni Haji Mat, imam dia. Satu. Dalam masa sama dia pengurusi PIBG. Dua. Yang ketiga, dia ni tukang kayu juga. Ada perabot buku rumah dia. Tukang perabot Haji Mat. Dia juga. Tiga. Banyak dia. Tok Muding. Masa dulu tu Tok Muding rupanya sunat orang. Dia juga. Mana banyak kelebihan-kelebihan pada dia ni. Banyaknya nama menunjukkan mulianya seseorang itu. Begitu juga surah dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita terus tuan-tuan. Saya nak baca sedikit suratul Fatihah pada malam ini. Kalau nak bahas surah Fatihah saja sebenarnya banyak lagi, tapi saya takut sampai masa kita tak dan baca. Tuan-tuan boleh ikut saja, saya baca, tuan-tuan ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba baca a'udzu billah. Sekali lagi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakat-pakat baca insya-Allah. Mudah-mudahan ada barakah. Kuat sikit tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan kita dalam pengalaman saya mengajar, bismillah ini silap umum orang baca tidak jelas mana ba. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ba tu. Jelaskan. Ya gigi bismillahirrahmanirrahim. Kemah itu. Tak sebut bismillahirrahmanirrahim itu. Saya sebut ini kesalahan-kesalahan umum supaya tuan-tuan nampak. Jadi beringat sini biasa salah. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesalahan umum juga bahasa kalimah Macam mana salahnya Ustaz? Biasa orang kita ni dibaca Alhamdulillah Jangan bunyi Alhamdulillah. Tambah. Cuba sebut
Alhamdu. Situ. Ini kesalahan-kesalahan umum. Saya tak kata pada tuan-tuan, cuma nampak biasa begitu. Situlah biasa Al-Fatihah. Alhamdu. Bila kita masuk ala, yang sepatutnya disebut al, seolah-olah kita telah qalqalahkan huruf lam. Ala. Qalqalah ini hanya 5 saja dalam Quran. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qatbun jaddin. Qatbun jaddin. Dah ingatlah Ustaz, payah. Kalau payah nak ingat qatbun jaddin, ambil formula lain. Ba, ju, da, qa, ta. Baju dah kotor, ambil baju dia atau dabi, celuk jemur basuh, maknanya baju dah kotor. Nak sebut supaya ingat tu je, huruf ba, huruf ja, huruf da, qaf, ta. Baju da, qa, ta. Itu qalqalah. Qalqalah yang 5 huruf ini memanglah kita jelaskan bunyi bil haqqa ay yaqta'u. Nampak situ. Selain daripada huruf ini tak boleh la. Macam kita baca Yasin, wadrib lahum, sepatutnya kita sebut, tapi kita baca wadrib lahum, bunyi. Haji warna baca gitu, tak Ustaz, kemah saja. Tak boleh pakai bos dak. Bos dak tak boleh. Dia kena buat tajwid. Wadrib lahum, jangan lepas. Yufsidu, yufa pula, yufsidun. Tak boleh. Yufsidun. Wa izqalu, wa izqa, tak ambil. Wa izqalu, jelaskan. Wa izqalu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Baca Quran ni tuan-tuan ringan saja. Jangan ketat, jangan leweh sangat. Bila kita baca Quran, Ar-Rahmanir Rahim, ketat, payah. Sebab bila baca Quran jadi gitu, kita tengok. Sambung je. Sambung sah, sambung. Sambung tanya tu suara biasa je. Sambung je. Maliki yaum. Bila baca Quran jadi berat pula. Tak ya. Tak boleh begitu. Dengan nada-nada suara hak dia bercakap saja. Macam saya bercakap ni suara saya. Saya baca pula Maliki yaumiddin. Nak gimana tu Haji? Kan sama tu. Haji nak gimana? Makan-makan situ ke? Ar-Rahmanir, sama tu. Kalau bezanya, Ji nak gimana Ji? Nak pergi makan kedai ke? Lain nada tu. Ambil suara hak cakap je baru ringan. Kita dah baca 2 muka, 3 muka, 4 muka. Bila kita ambil dengan tiung berat tu, jadi dah semuka je. Takut malam tambah lengah. Okey, perut pula nak berak pula. Sebab itu terang. Jangan begitu, terang. Baca dengan suara kita je. Maliki yaumiddin. Ambil yang ni tuan-tuan. Ar-Rahmanir Rahim. Saya undang balik Pada huruf ra ni sifat dia biasa saja. Ar-Rahman. Kadang-kadang dia jadi kita dalam bab tasydid. Ar-Rahman dia ketat sangat. Kita nak ikut tajwid ni ustaz, dia kata ikut tajwid. Bukan ra situ tajdid kan, tasydid ataupun sadu orang kita panggil. Ar-Rahmanir Rahim. Ya begitu bah. Dia jadi setok sebab ra tu nak tekan. Ar-Rahmanir Rahim. Sabdu ni bayah dirahmati, ringankan sahaja. Nampak beza gitu je. Ar-Rahmanir Rahim. Kan comel tu. Rabbil alamin gitu je. Jangan ketat sangat. Ni kau ia tekan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Gitu bah. Jangan. Quran ni nak baca smooth.
jalan 100 gitu je. Sekali lagi, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, sini jadi kok. Ya iya tu. Siapa di iyyaka na'budu wa iyyaka. Ai gitu. Jangan gitu stop lemah nyatung ni. Biasa saja. Iyyaka. Dok nimbu sangat ustaz, jadi lain pula. Kan nampak dah jetak tu. Kalau dak nimbu ia dak bunyi iyyaka, ia bunyi iyyaka. Iyyaka. Bukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu baru dak nimbu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni bunyi dah kan nimbu. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nimbu tu. Saja yang basic lah. Cuma saya nak tekankan juga pada kebiasaannya huruf ain. Ain ini payah sikit. Pun begitu, kalau boleh tak apalah, kita buatlah, alhamdulillah. Kalau tak boleh pun tak apa, dengan kadar-kadar kemampuan kita. Sebab ain ini banyak. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Begitu juga an'amta, banyak di situ tu. Dan atas tu Rabbil alamin. Kat manakah sifat huruf ain ini sebenarnya? Biasanya kita suka ain ini hidung. Rabbil alamin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidung, contoh. Adakah sifat ain itu pada hidung? Ain ini sifat dia sama dengan huruf ha. Ha. Cuba sebut ha. Cuba ibu-ibu sebut ha. Bukan ha bulat, ha pedah. Cuba sebut ha tu. Ha pedah. Baik. Pernah tak kita sebut ha ni dengan hidung? Ha kita sebut. Ha tak. Ain je tak. Ha sedap je. Ain dengan ha ni adik-beradik. Sifat dia sini ni. Kat tekak ni adik-beradik. Macam mana kita sebut huruf ha? Begitu ain. Contoh, tengok saya sebut ha. Sama tu. Ha. Tepat sama. Tulis sikit je, tepat sama. Kalau beza kau nak beza ha. Kan lain tu. Bila kita buang ain kat hidung. Lain. Kalaulah dua-dua hidung mesti ha. Sama. Baik. Sebutan huruf ha ini dia tidak ada sebutan huruf ain ini tidak ada langsung sakut paut dengan hidung. Maknanya kalaulah kita sebut ain, bila tutup hidung dak bunyi sengal. Contoh Rabbil alamin, saya tutup hidung, Rabbil sama je bunyi. Kalau beza Rabbil getar di hidung. Sifat dia memang cara ain ni kita pegang hidung. Pegang Rabbil alamin. Ain pula Rabbil alamin. Alamin tak bunyi alamin. Sama, baru nampak sama. Itu adik-beradik ha dengan ain. Contoh lagi nak saya nampak. Ibu-ibu, tuan-tuan ikut saya. Yang pertama saya nak tukarkan alamin ni jadi ha dulu. Ha dulu. Bukan tukar ayat ni. Bukan tukar kalimah ni. Parak dah ustaz, sesak dah tadi, tukar dah Quran tadi. Bukan, nak suruh nampak dalam bab kaedah tajwid. Cuma disebut Rabbil alamin. Debar takut bukan. Cuba nak sebut supaya nampak dulu. Cuba tuan-tuan ikut. Rabbil alamin. Ada tak bunyi di hidung? Tukar pula. Rabbil alamin. Sama tu. Gitu kaedah dia lah. Bukan supaya boleh lalu malam ni balik ternampak. Oh gitu kaedah dia ustaz aja. Ni satu kaedah. Kaedah kita samakan sifat. Ada huruf-huruf ni dia adik-beradik. Sa, za, za. Sa, za, za. Oh dia adik-beradik.
Huruf ta, da, ta. Ta, da, ta. Lidah dia sama, sebutan dia sama. Ada adik-beradik dia. Huruf ya dengan ja. Ja, ya. Disebut ya, ja. Anu. Huruf apa lagi? A, ha. Ya adik-beradik. Baru kita nampak. Bila kita tengok sebutan adik-beradik dia, gitu. Supaya nampak sifat-sifat tu. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita nak perhabis ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Biasanya huruf sad. Sad ini tidak ada sangkut paut juga dengan muncung. Kita pun sad, sad. Jangan, tak ada. Sad ini tidak ada. Dalam huruf hijaiyah, alif, ba, ta, hatta, ya, ia tidak ada huruf muncung. Tak ada. Sad ke, dot ni tak ada. Sa, begitu saja. Sa, si, su. Kecuali huruf hijaiyah keseluruhannya apabila dibariskan dhammah, bariskan depan, bagi depan, ia jadi muncung lah. Bu, tu, ia tak jadi bu, tu tak jadi pula. Tu kena muncung. Su, muncung sad depan, su. Baik. Jadi huruf sad ini macam kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu je. Nak gimana gimana sa kita tu. Sa pemain sa pemain dia sebut sa. Cuba sebut sa. Sa pemain dia tu. Sa. Betul tu sa tu. Tu sa. Umat sad itu. Umat sad ada tak ada. Kecuali juga pada bab ismam ataupun rom. La ta'manna, ya kemuncung tu. Ataupun rom. Gitulah. Saya nak sebut sini sikit pada kalim huruf al-mustaqim, pada huruf qaf. Huruf qaf. Mustaqim. Qaf di sini walaupun sifat huruf qaf ni suka tebal, tinggi. Qaf, faqala, yaqulu. Istimewa huruf qaf bila dibagi bawah dia tak jadi lagi. Faqila, dia tak jadi gitu. Jadi faqila, nipis saja. Faqila, mustaqim, begitu je. Mustaqim ni. Pada kalimah ihdinas siratal mustaqim. Tak gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Macam wakah je Ustaz. Macam bunyi wakah mustaqim kita kata. Kaf lain. Mustaqim tu kaf berangin, kim. Hakim ni hakim. Mustaqim. Habis siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini saya nak sebut da panjang. Kena cukup 6. Da panjang. Motih baca waladdallin. Panjang dah ustaz itu, panjang itu. Apa tu? Dia rasa cukup dah 6. Tu perasaan. Perasaan cukup 6, tapi hakikat dah cukup lagi. Waladdallin sini kena panjang. Waladdallin. Panjang. Apa tu? Panjang. Kena cukup 6 harakah. Motih ke maklum ke dalam tu baca salah panjang pun tak apa. Dia alih kepanjang sikit. Yang waladdallin. Hujung-hujung dha pula sini kena tekan sikit. Waladdallin. Tu kena naik sikit. Kita perasan situ waladdallin. Situ kena naik sikit. Waladdallin. Naik sikit. Jangan sungguh sangat waladdallin. Tak perlu gitu. Nak naik ngepala-pala angguk naik waladdallin. Baik, itu saja tuan-tuan. Kemudian akhirnya Al-Fatihah ini hak rima-rima belakang. Rima bukan rima akar ni. Hak belakang ni him, din.
Rimah mana pula ustaz, ada rimah akor ke? Bukan. Bahasa Melayu kita rimah tau. Rimah hak belakang ni. Kalau ilmu tajuk itu ma'arif sukun ni. Hak panjang min, hin, din, ain, qim, hak belakang tu. Kalau kita start dah bismillah tu kita buat dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dua je. Dua belakang. Kalau pak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang. Ar-Rahmanirrahim. Pak belaka. Dengan dua pak, dua atas, pak pula bawah. Kalau nang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang belaka. Itu. Dah kita biasa dalam sembahyang ni buat dua je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca senyap ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Gitu lah. Nak sebutnya itulah kaedah ni. Baik, begitulah sedikit tuan-tuan. Saya tak sempat nak masuk waqaf al-Fatihah. Hal itu yang masuk bab lain panjang pula. Cuma perbahasan pada malam ini kita berkhususkan pada ilmu-ilmu Quran, dan alhamdulillah kita sempat baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat bersama kita insya-Allah. Minta maaflah berubah topik sikit pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan selamat akhirat insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.